Yo, what's up Jis? Assalamualaikum. Kita kembali lagi. Hari ini Department Peristiwa, sambungan daripada peristiwa episod lepas. Peristiwa ni antara peristiwa yang sangat-sangat digeruni oleh manusia. Peristiwa apa tu? Macam dekat title lah. Tapi sebelum tu jangan lupa like, share, komen, subscribe, follow TikTok Loco Entertainment untuk tontonan Department Seram lebih awal. So let's get it, gang. Detik yang paling menyedihkan pada masa tu iaitu detik wafatnya Nabi Isa alaihissalam. Ada yang kata akan dimakamkan di sebelah makam Nabi Muhammad SAW di area Masjid Nabawi, Madinah. Ada banyak lagi peristiwa yang akan berlaku suatu hari nanti . Peristiwa-peristiwa ni juga bagi gambaran dekat kita yang kiamat is around the corner. Ada yang boleh klasifikasikan sebagai bencana, ada yang boleh klasifikasikan sebagai keajaiban, dan kesemuanya amat menggerunkan kita aku rasa. By the way, aku tembak semua ni ikut turutan tapi kemungkinan akan salah sebab aku tengok lain tempat research, lain turutan dia, lain turutan yang aku dapat. Tapi kesemua ni tetap akan berlaku tu je. Satu hari nanti akan terjadinya 3 gempa bumi yang dahsyat di 3 tempat berbeza, iaitu dekat timur, dekat barat dan di semenanjung Arab. Aku pun tak tahu kita akan perasan ke tak tanda ni kalau tempat kita tak kena ataupun mungkin kita tahu oh ada gempa bumi dekat sekian-sekian lepas tu ada gempa bumi lagi, ada gempa bumi lagi. Barangkali kita perasan ataupun aku rasa mungkin kita tak perasan yang tu tanda kiamat Tapi harap-harapnya kita semua perasan Dan aku pun tak pasti jarak antara 3 gempa ni panjang atau pendek ataupun serentak. Kalau serentak aku rasa macam memang sah belum berlaku sebab ada sumber yang aku baca tapi aku tak tahu legit ke tak legit Ada yang kata gempa bumi pertama tu iaitu di timur dah berlaku pada 26 Disember 2004. Aku harap yang tu bukan gempa bumi tanda kiamat tapi ikut mana pun makin banyak bencana dekat muka bumi tu pun merupakan tanda kiamat sebenarnya. Banjir, gempa bumi, ribut, taufan, tanah runtuh, tornado, banyak lagi duk tengah jadi kat dunia ni Kemudian akan berlakunya peristiwa-peristiwa yang digelak sebagai 3 serangkai. Ni bukan sakit jantung, darah tinggi, kecil manis. Bukan. 3 serangkai ni besar sama ada berlaku dalam satu masa ataupun dekat-dekat Tanda 3 serangkai yang pertama, yang ni siap ada surah khas lagi. Munculnya satu asap hitam yang sangat tebal memenuhi ruangan bumi. Peristiwa asap tebal ni dipanggil dengan nama Ad-Dukhan ataupun Dukhan. Dukhan ni dikatakan azab yang pedih yang akan tutup seluruh muka bumi dan langit, yang akan menggelapkan seluruh ruangan bumi. Katanya selama 40 hari orang kafir yang terhirup asap tebal ni termasuk dalam dia punya ruang pernafasan akan rasa sakit yang luar biasa. Ada yang mengatakan sampai boleh memekakkan telinga mereka, bergegak otak mereka, dan ada juga yang kata sampai terkeluar darah melalui hidung, telinga, mata. Malah ada juga yang akan mati Tapi untuk orang mukmin, untuk orang beriman yang terhirup asap ni akan rasa macam demam-demam sesama gitu-gitu je. Ingat sebelum ni ada kes tak silap aku dekat Indonesia yang langit jadi colour lain tu. Sama ada colour merah, hitam atau kelabu aku pun tak ingat. Masa tengok fenomena tu dalam video tengok dalam phone, tu pun rasa macam goosebump rasa naik bulu roma sebab nampak macam ala-ala Dukhan gitu Ni kan pula kalau kita nampak Dukhan live dengan 2 mata sendiri bukan setakat nampak tapi merasa duduk dalam asap tu Kemudian Dukhan akan hilang, diangkat Allah. Tanda 3 serangkai yang kedua, peristiwa yang digeruni oleh umat Islam. Sebab dari kecil lagi aku rasa kita diajak bahawa kalau terjadinya peristiwa ni maka tertutup pintu taubat.
peristiwa matahari terbit sebelah barat. Saat terbitnya matahari di sebelah barat, pintu taubat akan ditutup tau. Segala taubat-taubat lepas daripada peristiwa ni berlaku memang takkan diterima walaupun ikhlas teriuk sampai banjir sujud 8 jam. Dan siapa saja waktu ni bila dah jadi dah nak mengucap 2 kalimah syahadah, nak masuk Islam lah apalah, memang tak lagi diterima. Basically semua dah tak ada guna dah lepas terbitnya matahari di sebelah barat. Katanya bila terbit saja di sebelah barat, semua orang akan perasan, akan nampak, akan tahu, lalu semua akan beriman keseluruhnya. Ni disebabkan perasaan terlalu takut dalam hati sampaikan semua orang mematikan nafsu syahwat dalam diri takut kau-kau Dan waktu ni semua keyakinan tentang hari kiamat melonjak naik melambung tinggi bagaikan orang yang sedang menghadapi sakaratul maut. Kan orang yang nak mati bila dia nampak malaikat duk tarik roh dia, masa tu dia tahu yang Islam tu betul, malaikat tu betul, sakaratul maut tu betul, Allah tu betul. Kira semua sah waktu tu waktu kita sedang hadapi barulah kita tahu yang semua tu benar. Sama juga dengan situasi matahari terbit dari barat tapi sayangnya waktu tu memang dah terlambat Kemudian ada lagi peristiwa yang akan berlaku seiring dengan kejadian matahari terbit sebelah barat Dia berlaku dalam satu masa, dalam satu ketika. Tanda 3 serangkai yang ketiga yang berlaku dalam satu masa dengan tanda yang kedua, akan keluar seekor binatang yang pelik dari perut bumi. Pelik tu maksud aku kita tak pernah nampak seumur hidup kita. Binatang yang digelar sebagai Dabbatul Ard ataupun Dabbah. Dabbah ni merupakan binatang berkaki 4. Satu binatang yang boleh bercakap boleh bertutur, boleh berbicara dengan manusia. Dia bukan main dekat kita tanya, "Oi, Assalamualaikum, apa nama? Duk mana? Hobi apa?" Bukan, dia tak tanya benda tu Dabbah akan cakap, "Wahai manusia, baru hari ni hang nak solat, baru hari ni hang nak beramal. Wahai manusia, baru hari ni hang nak tutup aurat." Dikatakan ke mana pun Dabbah pi akan hadir bersamanya 2 alat ni, iaitu tongkat Nabi Musa AS dan cincin Nabi Sulaiman AS. Dan Dabbah akan mendekati setiap orang di muka bumi ni. Katanya kalau Dabbah meletakkan cincin Nabi Sulaiman ke atas badan seseorang, muka dia akan jadi hitam Tu menandakan bahawa yang dia tu kapiak kafir. Sorry aku sebut kapiak rasa macam kasar sangat dan dia akan mati sebagai kafir, neraka kekal untuk dia. Lepas tu kalau Dabbah letak tongkat Nabi Musa ke atas tubuh seseorang, wajah dia akan bersinar, akan ada nur. Tu menandakan bahawa dia seorang mukmin So basically tugas Dabbah rasanya memang untuk label yang mana Islam yang mana mukmin, yang mana beriman, yang mana kafir aku terbayang masa terjadinya peristiwa Dabbah ni apa reaksi ataupun emotion kita waktu kita nampak Dabbah tengah mendekati kita dah lah main dekat lepas tu bercakap pula binatang tu. Apa dalam otak kita waktu tu aku rasa kalau dengar kucing bercakap pun lari bercamuk Ni binatang yang tak pernah nampak, bawa tongkat, bawa cincin pula. By the way, Dabbah ni bukan binatang liar Dia kira makhluk yang baik protagonis. Dia takkan mengapa-apakan manusia Apa pun mesti ada sebab Dabbah dicipta Wallahualam Peristiwa ni akan berlaku keluarnya api yang marak, yang besar dari kota Aden dekat Yaman yang akan mengiringi manusia ke satu tempat manusia dikumpulkan. Ada yang kata api ni mengiring manusia ke padang mahsyar dan manusia-manusia waktu tu akan dikumpulkan dengan 3 kelompok Yang pertama, kelompok yang dalam keadaan suka walaupun enggan. Maksudnya dalam keadaan happy macam tak ada masalah Mereka makan, berpakaian dan menaiki kenderaan Kenderaan tu tak tahu apa dia Yang kedua, kelompok yang kadang-kadang berjalan, kadang-kadang naik kenderaan.
Dan mereka semua saling bergantian di atas satu unta. Kira dalam ramai-ramai tu ada satu unta je lah kat itu lah. Dan mereka akan ikut turn lah naik unta, silih berganti lah. Yang ketiga, kelompok yang diiringi oleh api sendiri dari belakang tau, dan api dari semua penjuru ke tempat manusia dikumpulkan. Kelompok ketiga ni, barang siapa terlambat akan dimakan, dijilat oleh api. Satu hari nanti sebelum kiamat ni dah nak dekat sangat ni tau, akan keluar satu angin yang sejuk, lembut, sehalus sutera, berbau kasturi. Angin ni dia akan merantau ke seluruh bumi dan semua manusia akan terkena angin ni, akan dipukul angin ni. Bukannya pukul kena tumbuk. Kau memang akan merasa lah waktu angin tu keluar dalam gua, dalam hutan, pulau, rumah, dalam laut, silap-silap. Kalau yang dekat bawah tanah pun bilik underground, bunker dia pun mungkin akan terkena angin ni dengan izin Allah. Dan angin ni dia akan mematikan umat Islam seluruh umat Islam. Dia mematikan seluruh orang yang dalam diri dia ada iman, walaupun iman tu sebesar zarah. Zarah tu dia kecil lagi dari titik, memang tak nampak kecil usi mati bila terkena angin tu. Bila dah semua umat Islam mati dekat muka bumi ni, tinggallah orang-orang kafir saja yang tersisa dekat dunia ni. Kalau waktu tu ada orang yang sebelum ni dia rasa macam dia ada iman bila dia terkena angin tu tak mati, ketahuilah bahawa dia akan menjadi ahli neraka yang kekal. Memang hidup dia berpuluh-puluh tahun tu untuk mati sebagai seorang kafir. Dan ketahuilah bahawa dia akan menyaksikan macam mana dahsyatnya kiamat. Sebab umat Islam memang dia tak menyaksikan kiamat Dahsyatnya kiamat tu hanya orang-orang kafir yang akan nampak, merasa kiamat tu Satu hari nanti Mekah akan lenyap, Kaabah, binaan paling suci untuk umat Islam akan dimusnahkan. Masa tu Mekah akan kosong tanpa ada seorang pun yang tawaf dekat situ, sebab semua dah dimatikan dengan izin Allah. Masa ni akan muncul seorang lelaki. Lelaki ni dia akan jejak ke kota Mekah. Dia masuk ke dalam Mekah, mendekati Kaabah. Katanya dia seorang orang kafir yang berasal daripada Ethiopia ataupun Afrika, memiliki bala tentera. Dikatakan dia berkulit gelap dan dia digelar sebagai Zusuwakatain, yang maksud dia si pemilik dua betis kecil. Kaki dia kurus panjang, kepala dia agak botak, kepala yang agak kecil, bertelinga besar. Dia akan mencabut ataupun meroboh satu persatu ketulan bata Kaabah. Dia akan curi, rompak segala perhiasan-perhiasan berharga kat situ. Lepas peristiwa tu akan wujud lagi dah tempat suci buat umat Islam Waktu ni dunia memang hanya diisi oleh orang kafir sahaja. Sampailah ke satu hari nanti Al-Quran akan diangkat oleh Allah naik ke langit. Setiap Quran yang wujud dekat muka bumi ni setiap darinya akan diangkat hilang dari bumi dalam satu masa secara tiba-tiba. Takkan ada satu huruf pun dalam Al-Quran yang tertinggal dekat muka bumi. Apa maksud dah? Pertama, ramai penghafal-penghafal Al-Quran ni akan mati, ditamatkan riwayat hidup dia atas kehendak Allah Kira sampai satu masa ni dah tak wujud dah orang yang hafal Al-Quran dalam dunia ni. Yang kedua, setiap tempat, setiap helaian, kira setiap benda yang mengandungi ayat-ayat Al-Quran akan jadi kosong termasuk Al-Quran yang sebenar tu Kalau buka memang kosong blank page. Tak kira dekat mana sekali pun semua jadi kosong, diangkat ke langit. Bukannya hilang secara physically buku tu masih ada tapi penulisan tu akan hilang sekali dengan yang dalam hati manusia yang ada dalam kepala otak dia tu hilang. Kira takkan ada manusia yang reti baca Al-Quran waktu tu. Dia akan sampai ke satu tahap orang masa tu akan cakap, kami pernah dengar nenek moyang kami sebut la ilaha illallah, kami pun ikut tanpa mengetahui maksud, khasiat, kelebihan ataupun kemuliaan kalimah tu Padahal kalimah tu yang akan menyelamatkan seseorang daripada api neraka ataupun menyelamatkan dia dari kekal dalam neraka Sampai ke satu masa nama Allah
Allah Ta'ala takkan lagi disebut dekat muka bumi tau. Kau takkan kedengaran lah Allah walaupun sekali dalam dunia ni. Akan sampai generasi yang dia macam pernah dengar dulu-dulu kan, bapak dia sebut ke ataupun nenek moyang dia sebut lah. Tapi waktu tu memang dia tak teringat langsung lah tentang sebutan tu lah, kalimah tu lah. Kira waktu tu aku rasa ibarat Allah ni hanyalah kisah mitos kan di dunia lah. Waktu tu lah akan terjadinya kehancuran dunia. Dan inilah saat-saat terakhir kewujudan semua hidupan dan ciptaan Allah. Peristiwa tiupan sangkakala. Sangkakala ni dia merupakan satu alat yang berbentuk macam tanduk dan sangkakala akan ditiup oleh satu malaikat yang besar kau-kau punya, malaikat yang ditugaskan khas untuk tiup sangkakala, malaikat yang diakui sendiri oleh malaikat Jibril tentang kebesaran saiz dia. Jibril pun besar kan, siap dengan 600 sayap ni. Tak silap aku kalau buka satu je sayap dia akan tertutup daripada utara sampai selatan. Tapi dikatakan kalau Jibril buka semua sayap dia masih lagi berteduh di bawah satu sayap malaikat ni, di mana jarak dari telinga ke bahu dia 70 tahun perjalanan, iaitu malaikat Israfil, si peniup sangkakala. Nabi kita kata sangkakala ni sentiasa berada dekat mulut dia, mulut Israfil. Kira macam dia duk tunggu masa duk tunggu masa nak tiup dan kepala ataupun muka Israfil mendongak ke atas sebelah kaki dia duk tertampan kat depan, sebelah lagi kaki dia duk menampan kat belakang. Katanya waktu tu dia duk menanggung beratnya sangkakala tu. Sangkakala ni akan ditiup sebanyak 2 kali. Tiupan pertama akan sapu seluruh muka bumi, bukan muka bumi, akan sapu seluruh hidupan dan ciptaan. Maka takkan berbaki langsung makhluk yang bernyawa. Manusia akan lari terabak huru-hara. Dikatakan waktu tu wanita yang mengandung, dia mengandung, lepas tu dia nampak tragedi peristiwa kiamat ni tiupan sangkakala yang pertama akan melahirkan anak dia secara automatik Kira terkeluar sendiri takut punya pasal. Lepas tu siapa saja yang dengar bunyi sangkakala ni, dia akan langut dan mendengar. Lepas tu dia akan mati serta merta. Dan dia bukan makhluk di bumi saja, semua makhluk di bumi sekali dengan makhluk-makhluk dekat langit, termasuk manusia, jin, malaikat. Tiupan sangkakala yang kedua pula akan membangkitkan semua makhluk di satu alam yang berbeza, pindah alam lain Bayangkan tiupan yang pertama tu hancur sekali dengan alam. Lepas tiupan sangkakala yang kedua ni, kita akan masuk alam yang berbeza. Dan waktu tu dikatakan akan turunnya hujan gerimis. Dalam setiap titisan yang hujan tu mengandungi makhluk-makhluk bernyawa yang pernah dicipta Allah sejak hari pertama sejarah penciptaan makhluk-makhluk ni sampailah ke hari yang terakhir. Memang tak ada yang terlepas semua akan dibangkitkan balik, termasuk manusia, jin, binatang. Bila titisan-titisan air hujan tu landing saja dekat permukaan, maka akan bangkit manusia pertama, manusia kedua, manusia ketiga. Lepas tu kesemua sekali akan bangkit bangkit dekat satu tempat yang luas kau-kau punya, tempat yang memang tak nampak dekat mana penghujung dia. Dia ibarat macam berdiri kat gurun tapi ni tanah lapang Dan lepas ni makhluk-makhluk yang berkumpul ni, yang bangkit ni kesemuanya akan berjalan ke satu tempat dan bermulalah hari ataupun alam kita yang seterusnya, iaitu hari akhirat. Rasa takat tu je untuk video kali ni. Sambungannya insya-Allah pada video departmen peristiwa yang depan Tu segala kelebihan daripada Allah, segala kekurangan daripada aku. Jangan lupa like, komen, share, subscribe. Follow TikTok Local Entertainment untuk tonton video seram lebih awal. Tak ada apa-apa aku. Gerak lu.